pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada sosialis dan juga rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Hari ini kembali kita akan menunjukkan bab 8 iaitu tentang peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Dalam bab ini ia akan membincangkan peranan individu sebagai ahli masyarakat, organisasi atau rakyat dalam menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan sosialnya. Persekitaran sosial termasuklah kawasan yang tempat tinggal perjalanannya, kampus, persekitaran sosial di tempat kerja dan persekitaran sosial di peringkat negara dan dunia. Tokoh sejarah, peradaban dan sosiologi Ibn Khaldun mengaitkan kemunculan dan kejatuhan sesuatu tamadun dengan faktor etika. Ibn Khaldun dalam menganalisnya dengan mendalam dalam karyanya Mukadimah yang menjelaskan bagaimana tamadun yang besar dan kuat kemudiannya menjadi lemah dan mudah dikalahkan oleh kuasa lain akibat hilangnya nilai etika dalam masyarakat tersebut. Dalam Mukadimah telah dijelaskan bagaimana terbentuknya sebuah model 3 tahap perkembangan kerajaan atau organisasi sosial yang dikenali sebagai teori Kitablah Ibn Khaldun. Terdapat 3 tahap dalam tahap perkembangan kerajaan atau organisasi sosial. Antara tahapnya iaitu tahap pertama di mana tahap awal atau kelahiran yang dipelajarikan oleh perasaan ketikaan atau asabiah yang dimiliki penduduk yang menjaga tanggungjawab sosial masyarakatnya dengan memastikan pemenuhan keperluan asas rakyat. Tahap kedua iaitu tahap kehidupan menetap atau bertamadun yang dicirikan oleh kelahiran sistem berkerajaan yang melahirkan golongan pemerintah yang berbeza kehidupan mereka daripada rakyat jelata. Yang ketiga iaitu tahap ketiga di mana tahap lemah atau kejatuhan yang disebabkan oleh peningkatan kemewahan dan keruntuhan nilai beretika dengan masing-masing belum mengejar kekayaan dan mula melupai nilai-nilai mulia seperti tanggungjawab sosial dalam menjaga keadilan masyarakat. Seterusnya, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Definisi tanggungjawab sosial. Pada asasnya, bertanggungjawab secara sosial bermakna mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran di mana ia tinggal. Tanggungjawab sosial juga adalah kerangka etika dan ketamadunan yang meletakkan semua pihak, baik organisasi atau individu, mempunyai kewajipan untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab sosial juga adalah sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka iaitu setiap pemikiran dan tindakan individu mesti memberi manfaat kepada seluruh masyarakat di negara tersebut. Selain itu, tanggungjawab sosial juga boleh didefinisikan sebagai kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup yang dipegang tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama. Pembahagian tanggungjawab sosial dapat dibahagikan kepada 4. Yang pertama adalah tanggungjawab sosial dan rakyat. Yang kedua adalah tanggungjawab sosial dan pekerja. Seterusnya, tanggungjawab sosial dan organisasi atau korporat. Yang keempat, tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Yang pertama ialah tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat dapat dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu yang pertama, tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri, iaitu ejen moral, dan yang kedua, tanggungjawab sosial terhadap manusia lain. Tanggungjawab sosial terhadap diri sendiri, ejen moral. Peradaban Islam menekankan tentang ihsan atau kebaikan kepada diri sendiri dengan memiliki kesedaran tentang siapa mereka dan apakah tanggungjawab mereka kepada orang lain. Tanggungjawab manusia sebagai individu yang pertama adalah menjadi hamba Allah yang wajib mentaati segala perintah Allah SWT. Seterusnya, setiap manusia adalah khalifah yang memikul tanggungjawab sebagai wakil daripada penciptanya. Tanggungjawab manusia sebagai khalifah adalah memenuhi amanah daripada Allah SWT untuk memakmurkan dunia. Salah satu tindakan memakmurkan dunia ialah manusia beriman melaksanakan amanah dengan menjaga kebenaran berteraskan hidup bersyariah atau berperaturan. Seterusnya, sentiasa muhasabah tentang apakah segala tindakan yang dilakukan akan membawa kesan kepada diri, masyarakat serta alam. Mereka seharusnya sentiasa melakukan pemeriksaan diri, iaitu muraqabah, dan perhitungan diri, muhasabah. Inilah misi utama dalam hidup ini, iaitu kita diciptakan untuk memakmurkan bumi dengan menyedari objektif atau tugas kita di bumi. Lantaran itu, manusia perlu memahami diri sendiri
siapa mereka, dari mana mereka datang, ke mana mereka akan pergi, dan apa tujuan kewujudan mereka di dunia. Pemahaman inilah yang menentukan pertimbangan-pertimbangan etika dan moral yang berlaku dalam mindanya yang dipandu oleh hati dalam sanubarinya setiap hari apabila ia bangun untuk bekerja, membuat keputusan dan berinteraksi dengan ketua, rakan sekerja, orang bawahan dan masyarakat. Mereka menjadi ejen moral yang memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik yang dilakukan tanpa penguatkuasaan kuasa luaran seperti hukuman atau tekanan masyarakat di sekeliling. Sebagai individu dan masyarakat, kita mestilah sentiasa menghubungkan amalan duniawi dengan natijah ukhrawi atau balasan kehidupan akhirat, iaitu apa sahaja tindakan di dunia yang dilakukan akan memiliki natijah ukhrawi. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial terhadap manusia lain. Seperti yang kita tahu, manusia memerlukan pelbagai jenis bantuan orang lain yang tidak mungkin dapat dilakukan sendirinya kecuali dengan membentuk komuniti umat manusia dan membina tamadun. Justru, manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi pelbagai keperluan hidupnya dan begitu jugalah keperluan orang lain kepadanya. Seorang petani memerlukan pakaian daripada pekilang baju, sementara pekilang baju memerlukan bahan makanan daripada petani. Mereka saling memerlukan dan bantu-membantu serta melengkapi antara satu dengan lain. Di samping peka kepada isu-isu salah guna, pecah amanah dan rasuah, satu sifat terpuji dalam mempraktiskan tanggungjawab sosial kepada masyarakat ialah adanya sifat suka menderma atau pemilikan nilai kedermawanan. Selain itu ialah peranan sebagai orang yang menjunjung amar makruf nahi mungkar, menjunjung kebenaran dan menyokong serta membantu masyarakat ke arah kebaikan. Masyarakat dan negara adalah otoriti utama bagi manusia untuk menempa etika yang tinggi, menjalankan reformasi politik dan kerjasama sosial bagi mewujudkan suatu keadaan yang membentuk manusia yang bermoral. Ini adalah tanggung jawab sosial. Tak tahu betul ke tak? Hahaha. Seterusnya, saya akan membincangkan satu topik tanggungjawab sosial terhadap profesional pekerja. Tanggungjawab ini merujuk kepada tanggungjawab kepada organisasi yang bekerja, di mana pekerja dan profesional mempunyai tanggungjawab memiliki nilai-nilai mulia sebagai pekerja yang beretika. Etika kerja dalam pendapat Islam menekankan kerjasama dalam organisasi, permufakatan atau syura yang dipandang oleh sebagai cara mengatasi masalah dan pengukuhan organisasi. Antara nilai-nilai etika dalam Islam yang penting seperti nilai kesungguhan, ketekunan, ketelitian, ihsan, kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan yang diamalkan dalam kerangka ketakwaan kepada Allah SWT. Etika kerja dari Islam dibina berteraskan 4 konsep utama iaitu usaha, persaingan, keterusan dan moral perilaku tanggungjawab. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang nilai-nilai yang penting dalam tanggungjawab sosial terhadap profesional pekerja. Antara nilai-nilai yang penting iaitu nilai kasih sayang terhadap masyarakat. Jika nilai kasih sayang diamalkan dalam tempat kerja, ia akan mewujudkan suasana bekerja kerana wujudnya suasana kekeluargaan sewaktu kerja kerana adanya kawan-kawan yang sering memberi kebimbingan. Seterusnya, tanggungjawab kepada profesional pelanggan dan pihak ketiga atau masyarakat umum. Ia akan memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira kaum, warna kulit, jantina, kefahaman politik dan status sosioekonomi. Seterusnya iaitu tanggungjawab sosial kepada pelanggan, mereka atau pemegang taruh, di mana prinsip tanggungjawab fidusiari terhadap pekerja dengan mereka atau pemegang saham. Yang keempat iaitu tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum yang juga dipanggil sebagai pihak ketiga, di mana tanggungjawab tersebut memegang prinsip tidak mencederakan orang lain. Akhirnya, saya akan memberikan 2 contoh di mana prinsip-prinsip yang dipegang oleh Kod Etika Kejuruteraan dan juga yang ditetapkan oleh Institut Etika Komputer. Antara prinsip-prinsip dalam Kod Etika Kejuruteraan terdapat mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat sekeliling, mengambil tugas mengikut kepakaran dan kelulusan bidangnya sahaja, memberi pendapat mengenai suatu isu teknikal yang diketahuinya,
mestilah berkhidmat sebagai ejen yang boleh dipercayai dan setia kepada majikan serta klien, dan juga menjaga etika, moral dan mematuhi segala peraturan demi menjaga nama baik profesion. Seterusnya, iaitu antara prinsip etika yang ditetapkan oleh Institut Etika Komputer. Antaranya, tidak mengganggu kerja komputer orang lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri seperti scammer, tidak menceroboh masuk fail komputer lain, tidak menggunakan komputer orang lain tanpa kebenaran. Video ni pula contoh pekerja yang tidak bertanggung jawab. Jangan buat ya. NANI?! Seterusnya, kita beralih kepada tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Apakah itu tanggungjawab sosial korporat? Tanggungjawab sosial korporat atau lebih dikenali sebagai CSR iaitu Corporate Social Responsibility bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Secara umumnya, tanggungjawab organisasi korporat bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja dan hak-hak pengguna. Tanggungjawab sosial korporat juga bermaksud sebarang komitmen atau penyertaan oleh sesebuah syarikat korporat mengikut pertimbangan perniagaan dan sumbangan dari sumber korporat dalam masyarakat atau komuniti ke arah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan CSR, terdapat beberapa pihak berkepentingan iaitu organisasi itu sendiri, pemegang saham, alam sekitar, pekerja, masyarakat dan kerajaan. Tarikan terhadap tanggungjawab sosial korporat dalam dunia perniagaan bermula di barat sejak 1950-an, tetapi sejak berlaku krisis kewangan pada 2007, teori CSR mula mendapat perhatian semula dalam dunia perniagaan. Antara tanggungjawab sosial yang perlu diamalkan oleh badan korporat adalah menitikberatkan permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti. Contohnya, syarikat bertanggungjawab dalam memberikan semula keuntungan yang diperoleh dalam bentuk dana, bantuan, hadiah atau lain-lain. Tanggungjawab sosial korporat juga dikenali sebagai 3P iaitu People, Planet and Profit. Dalam mengejar keuntungan, mereka memelihara alam sekitar dan juga melindungi manusia. Tanggungjawab sosial korporat juga mengenai menjaga kesejahteraan pekerja dan pengguna melalui amalan nilai-nilai accountability dan ketulusan. Untuk para pekerja, tumpuannya adalah menyediakan amalan buruh yang adil dan saksama. Contohnya, pembayaran yang sama untuk inisiatif pampasan gaji dan upah yang sama bagi setiap pekerja. Amalan etika bagi pembekal pula adalah dengan menggunakan produk yang telah disahkan sebagai memenuhi piawaian perdagangan yang selamat. Tanggungjawab sosial korporat juga memfokuskan kepada tanggungjawab ekonomi iaitu amalan yang memudahkan pertumbuhan jangka panjang perniagaan dan juga memenuhi standard yang ditetapkan untuk kepentingan etika, alam sekitar dan masyarakat. Hal ini dapat menyeimbangkan keputusan ekonomi yang memberi kesan terhadap masyarakat, perniagaan dan alam sekitar. Bagi memudahkan tanggungjawab ekonomi, ISO 2602010 telah mengenal pasti 7 subjek utama tanggungjawab sosial iaitu tadbir urus organisasi, hak asasi manusia, amalan buruh, alam sekitar, amalan operasi yang adil, isu-isu pengguna dan penglibatan dan pembangunan masyarakat. Selain itu, ISO 26000 telah meletakkan 7 prinsip utama tingkah laku tanggungjawab sosial bagi memastikan CSR dapat dilaksanakan dengan berkesan. Ia terdiri daripada accountability,
ketelusan, tingkah laku beretika, hormati kepentingan pihak berkepentingan, menghormati kedaulatan undang-undang, hormati norma-norma tingkah laku antarabangsa dan hormati hak asasi manusia. Seterusnya, kita beralih kepada tanggungjawab sosial peniaga dalam peradaban Islam. Peradaban Islam mempraktikkan prinsip tidak memudaratkan, niat yang betul, adil, ihsan, amanah dan amar makruf nahi mungkar. Tidak memudaratkan bermaksud menghalang sifat negatif kepada orang lain seperti memastikan para peniaga menghasilkan kualiti barangan atau makanan yang selamat digunakan dan tiada kesan sampingan yang memudaratkan apabila makan atau menggunakan barangan yang dijual. Selain itu, sifat pentingkan diri sendiri dan falsafah matlamat menghalalkan cara perlu dielakkan. Niat yang betul merujuk kepada niat yang ikhlas dalam perniagaan supaya mendapat keredaan Allah. Adil dan ihsan pula bermaksud melakukan pekerjaan mengikut syariat Islam. Amanah dalam perniagaan adalah memastikan perniagaan dijalankan dengan betul dan adil. Hal ini dapat mengelakkan penipuan dan perselisihan faham. Amaran bersedekah dan melakukan kebajikan juga dituntut di dalam Islam. Ini pula tanggungjawab sosial terhadap korporat. Jadi saya Abdul Rahman bin Muhammad Jafri ingin menerangkan tentang tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Alam sekitar atau environment adalah satu unsur alam tabi'i ciptaan Allah. Menerusi alam sekitar, manusia mengetahui dan mempergunakan disiplin-disiplin ilmu seperti zoologi, botani, microbiologi, fizik, kimia, geologi, hidrolik dan sebagainya. Ekologi pula ialah ilmu yang menerangkan hubungan antara organisma atau fauna iaitu manusia, haiwan dengan tumbuhan atau flora yang berkait juga dengan alam sekitar tempat flora dan fauna itu hidup. Sehubungan itu, manusia perlu memahami tentang kepentingan memelihara ekosistem sentiasa dalam keadaan seimbang kerana mereka adalah sebahagian daripada ekosistem yang tertakluk kepada hukum ekologi semula jadi. Inilah tanggungjawab sosial yang amat penting untuk dilaksanakan oleh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud, telah timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali, yakni insaf dan bertaubat. Kesedaran tentang alam sekitar perlu disuntik ke syarikat-syarikat swasta dan orang awam agar tidak hanya mementingkan keuntungan material sahaja. Setiap perancangan pembangunan yang melibatkan alam sekitar seharusnya mewajibkan penyelesaian impak kepada alam sekitar perlu disediakan bagi memastikan aktiviti yang dijalankan terkawal dan mempunyai impak yang rendah terhadap alam sekitar. Pihak swasta dan komuniti wajar digalakkan mempunyai biro yang khusus dalam menjalankan khidmat masyarakat dengan mengadakan aktiviti gotong royong, penanaman pokok dan menggalakkan aktiviti kebun bandar. Selain organisasi bukan kerajaan, pihak media massa sama ada media cetak atau elektronik juga turut boleh menyumbang ke arah peningkatan kesedaran orang awam mengenai alam sekitar. Liputan meluas tentang masalah alam sekitar Malaysia, terutama kejadian pencemaran sungai di Sungai Kim Kim yang berlaku pada Mac 2019 yang lepas, memberi kesedaran kepada masyarakat tentang implikasi kesihatan yang besar jika tidak diatasi. Peranan teknologi maklumat juga boleh membantu usaha kesedaran kepentingan menjaga alam sekitar ini. Misalnya, melalui pembangunan teknologi atas talian seperti laman media sosial, laman web dan portal interaktif telah membantu dalam menyebarkan maklumat kepada masyarakat umum. Mereka juga boleh berinteraksi dengan lebih cepat dengan kementerian-kementerian atau jabatan kerajaan melalui media sosial. Dari sudut peradaban Islam, manusia sebagai khalifah yang ditugaskan untuk memakmurkan bumi terikat dengan amanah kepada Tuhan dengan sentiasa tunduk kepada peraturan Allah bagi menghalang tercetusnya gangguan kepada keseimbangan alam sekitar. Peradaban Islam telah menggariskan 7 nilai penting yang perlu menjadi pegangan dalam memelihara alam sekitar ini. 7 nilai itu ialah: pertama, tawazun, iaitu keseimbangan.
Nasim, kesegaran, kesuburan alam yang sihat dan tidak tercemar atau musnah. Jamal, keindahan atau kecantikan alam yang sentiasa dipelihara, dijaga dengan baik. Qanaah, berpada-pada atau tidak berlebihan seperti tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Mahabbah, sentiasa mengasihi manusia dan makhluk lain. Ihsan, sentiasa berhati-hati dan berwaspada kerana Allah melihat tindakan kita. Dan terakhir sekali, ta'awun, iaitu tolong-menolong, iaitu masyarakat yang bersama-sama berusaha menjaga alam sekitar dengan pelbagai aktiviti yang dijalankan bersama. Okay lah Nila, setelah tahu korang. Bosan. Jap nak habis dah. Oi, korang sini. Oh ya. Oh ya. Seterusnya saya ingin menerangkan penghayatan nilai yang terdapat dalam topik ini. Pertama adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini sentiasa menjadi kerangka kepada setiap keputusan yang diambil setiap kali menjalankan tanggungjawabnya di dunia, sama ada sebagai manusia, anggota masyarakat, pekerja dan warga negara. Sifat mulia yang sentiasa mementingkan nilai keadilan terjerma dalam penzahiran sifat suka kepada tindakan membantu orang lain dari kesusahan. Sifat yang mementingkan kewujudan suasana keadilan wujud dalam masyarakat menjadikan seseorang itu akan mudah tersinggung atau marah apabila wujudnya perkara negatif yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang telah diberikan amanah tetapi mengkhianati amanahnya. Mereka ini sangat mementingkan nilai amanah, integriti, ketulusan, kejujuran dan kesungguhan dalam kehidupannya. Jika terdapat rakan-rakan, pemimpin atau anggota masyarakat yang sengaja melanggar nilai-nilai mulia ini, mereka segera memberikan respon sama ada dalam bentuk teguran, saranan, aduan atau laporan kepada pihak yang bertanggungjawab agar pelanggaran itu segera dihentikan. Sifat ini sangat digalakkan dalam Islam dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Mereka yang memiliki nilai tanggungjawab sosial yang tinggi juga sangat peka terhadap sebarang kerosakan, kemusnahan, eksploitasi, pencemaran dan salah guna yang disengajakan ke atas alam persekitarannya. Mereka memahami betapa pentingnya keseimbangan mesti wujud untuk kelangsungan kehidupan manusia di masa-masa mendatang. Pemilikan nilai-nilai ini mendorong mereka menciptai alam semujadi dan menjadi ejen penting kepada usaha-usaha pemeliharaan alam sekitar. Kasih sayang atau rasa cinta kepada alam sekitar dan kesedaran serta penghayatan kepentingan menjaga alam sekitar sahaja yang dapat mengurangkan amalan negatif yang tanpa disedari telah memusnahkan alam semujadi. Sikap tidak peduli inilah yang banyak menyumbang kepada masalah pencemaran alam sekitar. Sikap tidak peduli dizahirkan kepada sifat suka membuang sampah merata-rata hingga ia tidak sensitif tentang bahan yang dibuangnya di sungai, tasik, laut dan pelbagai lagi akan membawa mudarat kepada manusia dan alam sekitar. Lebih-lebih lagi barang atau bahan yang dibuangnya adalah bahan yang beracun dan sangat berbahaya jika terkena kepada manusia. Keseluruhannya, bab ini telah membincangkan peranan setiap pihak dalam melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing. Dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat yang dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap. Perwatakan baik ini diasaskan oleh pemilikan keimanan yang kuat terhadap Tuhannya. Tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting yang perlu benar-benar difahami, dihayati dan diamalkan, iaitu pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.